untuk mari mengajar, mari muzakarah di pagi limu-limu ni. Tak lain tak bukan untuk nak mengakakkan taraf kita, nak mengakakkan ketekunan kita di dalam hati, supaya Nabi kita sana itu mengingati Allah semata-mata. Apa saja kita boleh berjumpa di dalam hari-hari tak kira di atas nasib, tidak kira di atas pekerjaan, tak ada kira di atas cari-cari rezeki. Semua segala sana itu kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Lepas tu di pagi limu-limu ni, alhamdulillah, hari ni boleh mari muzakarah berkenaan dengan untuk nak membinakan keluarga Santosa panggil. Lalu tu sedang dihormati sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ni secara berpasang-pasang. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikannya secara berpasang-pasang adalah lelaki dan ada perempuan. Kemudian Allah menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasang supaya lahir kesantosaan dan kebahagiaan di dalam hidup, iaitu dengan cara berkeluarga melalui proses perkahwinan atau pernikahan, di mana daripada perkahwinan atau pernikahan itu terbentuklah sebuah keluarga kecil-kecil. Kemudian keluarga itu berubah menjadi keluarga besar apabila lahirnya anak dan terus kepada cucu, cicit, cocok dan sebagainya. Sudah menghormati sekalian, keluarga adalah salah satu unit ataupun satu nuai masyarakat yang kecil-kecil. Ia merupakan salah satu institusi masyarakat yang sangat penting, kerana ia boleh menentukan bentuk-bentuk ia boleh menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat akan jadi baik ataupun buruk terhenti di atas peranan keluarga. Ni duk ayat semua dah. Seluruh dunia dia ambil pahaman dah, kata dunia ni nak senang tak senang ataupun masyarakat kecil-kecil jangan naik masyarakat ke besar sampai jadi daerah ataupun dia di ampa mulai daripada kampung kecil-kecil. Lepas tu pakak duduk, pakak menikah kahwin, pakak beranak, kau menambah keluarga, umur daripada sebuah rumah jadi dua tiga buah rumah. Naik mari sampai puluh-puluh buah rumah jadi sebuah kampung. Banyak pada tu saat itu jadi sebuah mukim. Iaitu satu tambun. Banyak-banyak tambun jadi daerah, iaitu sebuah ampa. Banyak-banyak ampa satu wilayah. Dan semua wilayah satu jadi negara. Tiap-tiap wilayah saat itu dia menjadikan kata jadi part, jadi bahagian-bahagian. Bahagian barat, bahagian timur, bahagian naik jatuh. Menjadi satu wilayah. Dan tiap-tiap wilayah dia jadi satu suku-suku panggil. Mana-mana ASEAN, Eropah ataupun Europe ataupun telah bagi dunia saat itu itulah. Tetapi di dalam masyarakat saat itu penting utama sekali ialah keluarga. Ialah keluarga. Di dalam keluarga inilah sudah pengajar mati sekalian, sebagai nak menentukan kampung halaman nak selamat ialah daripada keluarga kecil-kecil.
Kalau ada kita isih molek pakatan molek di dalam keluarga, keluarga yang bersih hati dengan Allah SWT dan bersih hati dalam pekerjaan, tak ada kira lah dari segi mana, tak ada kira. Lalu itulah sedang mengajar mati sekalian. Kita marilah sama-sama muzakarah di pagi limu-limu ni. Kita nak buat belah mana nak di dunia ni selamat sentosa. Kalau kira dah satu keluarga, satu kampung sebagaimana jadi satu keluarga, duduk pakat dengan baik, duduk pakatan dengan baik dan pakat-pakat membinakan kemajuan, menjagakan agama al-Islam bersebar di seluruh dunia. Seperti mana di tempat kita sedang menghormati sekalian, daripada seorang bota membuat berbagai-bagai upacara untuk nak meningkatkan, nak memajukan di segi ilmiah dan di segi kedudukan tiap-tiap segi. Dari itu mengadakan pusat pentadbiran ni sebagai satu pusat untuk nak menghiaskan selatan Thai kita nak menjadi selatan aman damai. Selatan aman damai, nak boleh aman damai saat ni tu, nak boleh selamat sepenuh, mari daripada keluarga kecil-kecil. Lalu tu tiap-tiap kampung, pihak kerajaan pun baik nak mengangkat tarah, pihak rakyat pun baik nak mengangkat tarah, nak duduk selamat sempurna. Itu bererti kata nak huduh, nak molek ni, terhenti di atas peranan keluarga. Jika keluarga itu aman sentosa, ia boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, mengenali tugas dan tanggungjawab. Lantaran itu membinakan keluarga adalah sesuatu perkara yang ditututi dan diperintahkan utama sekali ialah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat beberapa matlamat penting di antaranya. Ialah pertama, dapat menyahutkan perintah Allah. Kita cek tengok di dalam keluarga kita tu balas mana weh. Duduk taat pada Allah dak semua daripada ayah, bona, anak. Ni. Keluarga nak bahagia utama sekali menyahutkan perintah Allah. Ni. Mana kata terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Rawah Bukhari. Maksud wahai pemuda belia, siapa-siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah perisai mageh, penahanan nafsu. Untuk nak jaga nafsu ni utama Sebab tu suruh menikah kahwin saat itu, nak lepas daripada penyakit zina, penyakit karuk, penyakit buruk. Lalu tu kita ada proses, ada tempat ada keraka ataupun ada cara-cara untuk nak menyelamatkan keluarga bahagia. Hendaklah ia berpuasa. Kalau tak boleh nak menikah kahwin, tak siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah perisai penahanan nafsu baginya.
Jadi melalui berkeluarga seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Orang menikah kahwin ni kita boleh tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu suruh menikah, suruh kahwin. Di antara laki-laki dan perempuan. Bukan duk suruh menikah kahwin di antara betina sama betina, jantan sama jantan. Tak ada dalam hukum Islam. Beringat deh, jaga anak cucu kita. Takut nak jadi tiru-tiru apa ni? Tiru-tiru web bahasa asing. Berbagai-bagai. Setengah-setengah daripada setengah tak say belaki sampai ketua. Belaki nampak susah. Kenapa? Kerana tengok contoh teladan yang tak baik. Banyak sebut-sebut teh. Menikah bercerai, balik jantan pun belaki. Balik jantan pun menikah kahwin. Bini. Balik betina pun bercerai, pergi cari tok lelaki, kata pindah. Lepas sore. Hak ni duk wayak kata, hak demo tak ada planning kan. Ataupun tidak buat perencanaan kita saat itu, balah mana. Berbagai-bagai kejadian. Lalu tu di sini, kita kena faham. Kita nak menikah kahwin ni mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah, boleh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh menyahutkan beberapa perintah Allah, terutama di dalam hal-hal yang berhubung dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Ni nak ayat yang pertama sekali, kepentingan untuk nak jadi keluarga bahagia, keluarga santosa. Sebagai tanggungjawab sebagai ayah dan ibu dan dapat mendidikkan anak, setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmoni dan kesentosaan keluarga serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mula-mula. Yang kedua, keluarga nak dapat santosa saat itu, ialah yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Saat ni turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk ketenangan jiwa. Bismillah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Maksudnya, dialah yang telah menjadikan kamu semua daripada hakikat diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat diri itu pasangannya, diri suami isteri, untuk bersenang hati dan bermesra antara satu sama lain. Falamma tawasyaha hamalat hamalan khafifa famarrat bihi falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lalakunanna minasyakirin. Di dalam surah Al-A'raf ayat ayat 189. Maksudnya, maka setelah suami mencampuri bersetubuh isterinya, mengandunglah ia secara rengeh-rengeh dan berlalulah masanya. Dengan lama kelamaan, kemudian apabila ia banyak bulan,
duk mengandung saat itu dan berasa bimbang. Berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka dengan berkata, sesungguhnya jika Engkau, wahai Tuhan kami, mengerniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Dia dah. Yang ketiga, berkasih saya bermah mesra. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Maksudnya dan di antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum laki-laki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan berhidup mesra dengannya. Dan ia jadikan perasaan kasih sayang dan belas kasih antara kamu. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup bersama dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang, maka anak-anak jugalah akan terbesar di dalam keadaan begitu cara. Akan merasai nikmat kasih sayang. Anak pun berserah ratik. Kalau kita duduk dengan pakat suami isteri duduk molek sana itu deh. Menjadi contoh teladan bagi anak-anak dan cucu cicit cocok. Akan merasai nikmat kasih sayang juga. Menikmati ketenangan jiwa. Di waktu yang sama ialah boleh melahirkan pemikiran yang waras dan cergah, jauh daripada gelusah dan penyakit jiwa yang boleh merosakkan kepribadian seseorang. Jangan dia buat mikir banyak. Semua kita tahu qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk menjadi dunia ni dan berbagai-bagai pokok kayu kaya, menjadikan lembu kubah kami dan binatang-binatang yang lain lagi dalam laut, ada dengan ikan sutung, ada cukup lekat dengan remih, dengan apa, dengan etok. Etok dia mau tak dengar, tak kenal dah lah ni. Lokal, kepoh. Ni jenis-jenis dia saja ni. Kepoh, lokal, etok. Lepas tu gapo lagi tak kena duduk orang tepi laut je tahu. Bila-bila so. Makin-makin ni untuk manusia. Ada yang halal, ada yang haram. Makin ni saat itu Tuhan belah bagi siap dah, tetap dah hukum hakam. Hak mana boleh makan, hak mana tak boleh makan. Tetapi kita ada buat sebahah. Buat tasabuh, buat sebahah panggil. Hak tak boleh makan hantar apa, boleh makan, nak makan juga. Benar Tuhan larang seperti mana duduk dua negeri. Dalam air boleh duduk, atas darat boleh duduk. Hak ni tak boleh makan. Tidak. Banyaklah benda-benda hak tak boleh makan. Diharamkan oleh hukum-hukum syarak. Hukum syarak ialah hukum daripada Allah SWT, daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis. Jangan buat senda-senda mai. Oh, hak tu pun tak boleh, hak ni pun tak boleh, mana nak makan apa? Yang jadi. Banyak tu dia jadi gitu. Orang panggil kufur nikmat, panggil sini. Ataupun jatuh. Kadang-kadang jatuh dengan syirik kecil, orang panggil. Hak ni patut beringat. Sekali dengan ayah mak patut beringat. Ayah mak pun manusia sepada demo juga. Dan demo sumpah lah bakal. Dia kena berjalan turut hukum hakam, hukum syarak. Tak ada kira kata perekat mana. Kena berjalan turut hukum syarak ni lah. Kerana hukum ni untuk manusia yang beriman.
Dia beramal soleh. Untuk manusia semua hukum Al-Quran itu untuk manusia semua. Manusia ada yang taat pada Allah, ada yang tidak taat pada Allah. Lalu tu kita tak sewi masuk dalam gulungan orang tak taat pada Allah. Kita nak duduk dalam gulungan orang selalu bertaat pada Allah, kita berjalanlah tu hukum hakam. Cara nak buat ibadat kena sabar banyak-banyak. Sebab saat ni hak tu pun tak boleh pakai, hak ni pun tak boleh buat. Tidak. Bertekah yang panggil. Hak orang lari, tu hal lari tu hak bahaya belaka. Untuk nak menyelamatkan diri kita. Untuk nak membersih diri kita. Makan benda yang halal. Jangan duk makan benda subhat dan benda tak halal. Benda haram. Dia bersakut berkait dia habis. Dalam keluarga dia kena ada tiap-tiap ilmu. Utama sekali ngaji ilmu hukum syarak. Kena ngaji cara-cara hukum syarak. Sah batal, haram halal. Makruh, haruh, tidak, dan wajib. Kita ni makan siap-siap dah comel lot ni. Pasal apa kita tak beramal? Pasal kita tak tahu, dia tahu tak lagi dah. Apabila tahu kita buat dah, dapat kejayaan dah, nak buat lagi. Mula-mula tu semaya pun belajar kokek. Bomeh semaya ni masa tak boleh tinggal dah. Kalau tinggal masa gatal gemiok. Masa panas pedih. Tinggal semaya ni masa takut pada Allah SWT. Tu nak berjerak jadi lagu tu. Ni dak ni. Tak semaya masa tak ada panas pedih pun. Mana kata darah iman tak masuk lagi dalam diri kita. Pas tak masuk nak balas mana ni masuk? Belajar. Ngaji. Tu dah. Lah ni alhamdulillah. Peminat ayah mak pun dengan cara cepat. Kemarin ni ada satu telefon. Nak marilah nak berziarah ayah mak. Mana? Duk di Kuala Nuh. Balik nak sebut tak kena weh. Kau wang tu. Dah. Pakak nak mari. Kata marilah. Tapi Muah Jamat pun dia kata duduk dengan Mak Allah pun duduk uzur. Nak mari berziarah Mak Allah. Uzur. Kak nak mari. Lama dia nak mari. Mujur alhamdulillah. Lepas tu duduk dengan kata kupulek panggil. Pihak apa ni. Kira hati kedak tak tahulah deh. Duk belajar. Kupulek Al-Quran. Mengaji Quran. Tu utama sekali kena belajar Quran. Mengaji Quran. Dengan keberkatan Quran itulah Tuhan nak buka hidayah. Itu dah. Buka hidayah kepada kita. Kau cerah, kau kuat buat amal. Siapa dia duduk dengan Al-Quran, itulah orang itu akan kau menambah kau cerah, dapat berkeberkatan daripada Al-Quran. Kita boleh mengaji ilmu tambah lagi kau cerah. Terima kasihlah kepada peminat kita. Mari nak berziarah ayah mak apa kau ni. Tuju website saat itu Siratul Rahim. Ini penting dalam Islam. Lepas tu nak jadi keluarga santosa saat itu. Begitulah. Yang keempat dapat menahan daripada maksiat. Di samping berkeluarga itu salah satu ibadat kepada Allah. Menikah kahwin ni satu ibadat weh. Tu dah. Bukan menikah turut nafsu. Tu dah. Kena niat molek tu. Nikah kahwin satu ibadat. Kepada Allah SWT. Ia juga dapat menahankan seorang daripada terjatuh di dalam kesalahan. Terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.
Hak ni bime. Ni kita duk papak sokmo apa kau tu kau ni cuek mari tu dah. Dia ke arom kan mah. Nafsu tak molek sana tu. Takut jatuh dalam musyak. Sebab tu perkahwin ni laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada hukum dalam agama kita orang perempuan menikah sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, dan gitu. Syarat rukun nikah saat itu ialah laki-laki, perempuan. Ni rukun nikah. Tidak. Lebih pada tu tak boleh menikah kahwin. Ada baru ni timur juga jeli mari. Nikah. Jatah sama jatah. Nikah. Lepas tu peracur kelik. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Islam buat tak ada pelik pun. Tak ada pelik supaya selain daripada Islam. Yang rekoh lagi. Tidak. Hak kita tak ada kena rekoh dah. Tuhan telah hatu siap-siap berlaku dah. Iaitu cara-cara nak beri keluarga santosa saat itu utama sekali kita menyahutkan perintah Allah SWT iaitu berkahwin. Nikah kahwin. Kalau tidak ada kuasa, siapa masa, siapa pria cukup keadaan mampu-mampu sini, orang panggil kata, ada kebolehan cukup lekat. Itu dah. Sombai panggil. Ada cukup lekat, mesti kena kahwin. Tidak. Kalau tak boleh kahwin, suruh puasa. Supaya apa? Nak peranakkan nafsu-nafsu. Tidak. Turut perintah Allah saat itu ialah boleh menyahutkan bibat apa perintah Allah SWT. Terutama dalam hal berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak. Itu dia. Dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmonian panggil dan kesentusaan keluarga serta mendapat keredaan Allah SWT. Dan lagi pula mana sana yang keempat ni. Yang keempat dapat meneherkan daripada musyak. Takut jatuh di dalam kesalahan. Terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dari itu sedang mengajar mati sekalian. Sudah. Ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Kerana ketenangan, kasih sayang, cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak. Sama ada dalam aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan dan sebaliknya. Jika anak-anak tidak mendapat perkara tersebut, ia akan dibesarkan secara peceng yang panggil. Dan akhirnya, ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Oleh itu, marilah kita sama-sama membina sebuah keluarga yang harmoni, aman sentosa, tenang dan berkasih mesra. Semoga dapat melahirkan generasi yang baik dan berguna kepada agama dan masyarakat Islam, insya-Allah. Lepas pada tu kita nak cuik sikit berkenaan dengan apa ni? Anak-anak misali. Apabila kita nak kahwin dah, nak ayat kata keluarga ni yang penting. Asasnya, asas kemajuan semua ialah keluarga. Dalam keluarga, kalau keluarga
cukup lekat dengan ilmu agama dan ilmu dunia. Dunia pun kena mengaji. Akhirat pun kena belajar, kena buat, kena beramal. Kerana apa? Kerana dunia ni tempat tanam akhirat. Lalu tu kita kena mengaji, kena belajar agama untuk nak buat amal dan buat kewajipan kita hak Tuhan suruh semaya puasa hari itu rukun Islam 5 perkara wis penuh. Tiap-tiap keluarga jagalah, asuhlah anak-anak kita. We duduk di dalam keadaan dalam suasana tu dengan agama. Asuh di dalam keluarga lagi dah. Kelimuh-kelimuh nak pakan di dalam keluarga dan nak ucap, nak utaha penama sana itu ataupun nak menatah apa. Nak menatah. Kita tengok nampak tak berkarit, suka mainnya. Dia sebenarnya kita menatah dia menjadi manfaat, menjadi ibadat nak Allah mana menatah. Menatah Allah Akbar. Kalau bagi kata Allah Akbar. Pas budak-budak pun dia ada tengah hari-hari, dia lekat juga. Tidak. Lalu tu kita kena asuh setiap kelakuan. Supaya anak kita, cucu kita lekat. Seperti mana mari mesalai sokmo, salai sudah kucuk tangan, cucu-cucu mari. Kalau ada lagu ni bahasa senih hati. Tu dah. Mari mari hantar lauk petai-petai cucu. Gila sokmo 2-3 beradik tu duduk dapat rumah tu. Cuk ni duduk jauh sikit. Mari bersalai sokmo. Orang balik ni pun mari bersalai juga. Sokmo. Dah ambil mengaji buat klik mari kurung di rumah. Bersalai tak lagi tersebut sokmo. Cucu-cucu pergi bersalai kucuk bersiap. Tu. Baru kita nak beri makan, beri gapo. Beri makan pula bismillah tak lagi tu. Kena berhidup sama. Baca. Bismillahirrahmanirrahim nak makan sana tu. Makan tangan kanan lah. Tu dah. Pas makan habis lah. Jangan mubazir lah. Makan jangan tumpah lah. Ni cara asuh-asuh dalam hari-hari. Dia bergerak masuk. Gerak masuk. Tu dah. Nak baiki keluarga bahagia, tak ada payah, tak ada mudah. Kita kena asuh bisnis tiap-tiap masa. Nak masuk pada rumah Habis Saleh, ajar. Habis Saleh tak lagi. Tak lagi. Baca. Assalamualaikum. Habis Saleh ni. Tok duduk dalam tu. Tok dia jawab. Tok jawab baik. Tok jawab Waalaikumsalam. Tidak. Dalam main-main ni, dalam buah sana itu kita kena ajar bubuh semua. Allahu Akbar budak ni. Pakai perkata-perkata ayam liar supaya nak beri berkat. Semua tu kena, orang panggil kata, kena pakai hipung. Kira semua jadi ibadat sana, hipung ke hipung mari. Sikit sebanyak. Kabar-kabar penuh. Kalau dalam karung, penuh karung. Kalau dalam ting, penuh ting. Jangan menjadi ting saja. Tidak. Jadi terguna kepada agama dan masyarakat. Dan jadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat. Supaya boleh tengok kata, ni dia. Orang yang berdapat diri dengan Allah SWT ni nampak senyum manis. Senang. Lepas tu dapat dengar daripada peminat-peminat Yahmat sana itu. Bahasa senang hati weh. Tu hak nak. Senang lain tak jadi lagi. Apabila senang hati, senang habis. Ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau hati dia susah habis. Berdiri bulu rambut. Panah gelegak pala-pala. Semua tu duk oyak tu Yahmat biasa jadi belakang. Tekah tu semua kata tu pun duk mengatik habis diri dah. Tapi maklumlah. Dia amalan ni dia nak bergerak.
Nak bergerak masuk dalam tubuh badan kita ni kena pakai masa weh, bukan sehari dua. Tu pun duk galik-galik lagi. Masuk dah pun duk galik-galik lagi. Habis tu demo setengah-setengah lari masuk dalam gua tu. Hidup tapa dalam gua tu. Nak lepas pada penyakit ni. Tapi bukan begitu. Duk dalam ni tapi kita kena usaha. Lawan dengan nafsu. Misal kata khoyali mari hari ni wasa nak pergi situ. Dia nak sedak semata. Pak kita kena lawan dengan nafsu tu. Kalau tak pergi boleh kedak. Kalau tak pergi tempat lagu tu boleh kedak. Tempat tak sepatut kita nak pergi itulah. Dia kena soal jawab dengan diri sendiri semua. Tak kena orang lain mari lari. Kita orang ada ilmu dah, ada akal, ada otak, ada pengalaman. Tu ilmu belaka lah tu. Ilmu contoh teladan cu tengok. Seperti mana demo hidup main ikut saya ni jadi rock 8 tak rock 8. Hati dah. Sebenarnya Islam tak ada rock 8. Kalau turut hukum sungguh tak main plek-plek. Tak ada penyakit. Penyakit ada timbul tu penyakit luar daripada Islam belaka tu. Bah kita duk tiru demo. Lalu itulah penyakit yang mana-mana saat itu duk di kita beramal. Sabit tu nak makan minum Islam ajar belaka dah. Suruh baca doa dulu nak makan nak minum. Tu dah. Lepas tu cari benda-benda yang halal makan. Ni bismillahirrahmanirrahim makan benda tak halal. Lepas nak jadi apa? Tu dah. Hak ni kita kena amat-amati. Boleh buat, apa kan tak boleh buat. Tu dah. Lalu tu sedang merahmati sekalian. Marilah kita sama-sama mempelajari, mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan turut ukur syarak. Ni hari ni, hari mana ni orang panggil saling bulan, saling ketika, saling pria. Banyak demo nak menikah kahwin. Tidak. Kita kena tahu dasar-dasar bagi Islam kata, menikah kahwin ni Tuhan suruh menikah. Nabi sokong suruh menikah. Tapi menikah dengan cara apa ni? Mengikut hukum-hukum, iaitu utama sekali dapat menyahutkan perintah Allah SWT. Mana satu hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, wahai pemuda-pemuda, siapa yang kalangan kamu mampu, maka adalah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak lepas pada tu yang keduanya, keluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Yang ketiga berkasih sayang, bermah mesra. Tidak. Kita dah duduk molek, duduk senang molek pakak ni. Pakak kerja, pakak makan, pakak beramal. Siapa pergi pakak berdoa. Semaya Jumaat di rumah. Ajar Quran. Ada setengah-setengah tu, ayah dan bonda mengajar Quran anak. Lepas tu mengajar cara-cara hukum, hakam hukum pekoh ni. Cara halal haram. Kena royak, we tahu. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Lepas tu yang keempatnya menahankan daripada maksiat. Tak suruh jatuh di dalam maksiat. Lalu itulah ibu bapa yang bertanggungjawab memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak-anak supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Biar anak kita ni boleh tengok contoh teladan kita. Yang baik. Dia kau kenyok lagi. Pak kita kena didik weh. Didik. Bawa atas bibik anak cucu cicit cocok tu pergi tempat-tempat orang mengajar. Pergi tempat orang mengaji agama. Tempat mengajar dan tempat apa ni? Tempat hok molek-molek untuk nak menambahkan pengalaman. Supaya nak pecahkan fikiran yang baik. Timbul kasih sayang. Cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak. Sama ada dalam aspek kejiwaan
Jiwa molek dan juga kemusyarakatan pun molek, dan sebaliknya. Jika anak-anak tidak mendapat perkara yang tersebut, ia akan dibesar dengan secara pecing, yang panggil. Secara lok calo. Akhirnya ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Lagu tu sudah mengajar mati sekalian. Lepas tu masa kita ni tak ada berapa minit lagi dah dengan waktu subuh. Gok anak-anak cucu cicit cocok bangun. Bangun. Lepas tu terima kasihlah daripada ayah mak pun tu dia nak tanya soal jawab. Berjumpa dengan saudara kita lama, iaitu Ustaz Zik bin Abdullah. Ayah dia Tok Imeh, asal anak Tok Imeh Gok Kapur. Di Meserak ni lah, Gok Kapur Natham ni. Ni dia jadi ustaz di kata Panjang tu. Dia dah. Lepas tu jumpa mai dulu ni dia tanya dak chair dah. Lama tinggal. Tanya siapa ni kata saya ni mak jambu. Kata mak jambu selalu. Lepas tu jumpa seorang makan, dia kata di rumah ni buka lah speaker masjid selalu dah, dia kata. Di Gok Kapur ni. Duk buka lah speaker sebelum pada nak semaya subuh tu. Dia buka speaker. Ada orang buka speaker. Ayah mak geduk mengepek. Di kawasan Natham tu. Masjid Gok Kapur. Dan masjid lain-lain di mereka tu juga. Dan surah-surah balasah. Pakak buka. Masya Allah, Alhamdulillah. Ni satu kerniaan daripada Allah SWT. Untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama saat itu di pagi-pagi ni. Lepas tu masuk ada dalam 2-3 minit lagi ni dalam 2-3-4 minit lagi. Kenapa hari ni ialah waktu subuhnya pukul 4:47 minit hari ni. Kau kurang seminit. Kemarin 48. Hari ni 47. Lalu tu masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Marilah kita sama-sama berzikir dan boleh semaya lagi sunat tahajud ni. Nak baca Yasin, berzikir. Kita kena berapak dengan Allah SWT. Barulah Tuhan kasih. Apabila Tuhan kasih,